Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kami akan membentangkan tentang isu-isu yang berkaitan dengan isu-isu kontemporari dalam tasawuf. Kami telah memilih beberapa isu, iaitu isu berzikir sambil menari, isu berzikir dengan menyebut nama Allah secara tunggal, isu berlebihan dalam ibadat. Oleh itu, jom kita mulakan sekarang. Baiklah, sekarang kita akan masuk kepada konsep zikir daripada beberapa kumpulan tarikat. Yang pertama ialah kumpulan tarikat Naqsyabandiyah. Naqsyabandiyah diasaskan oleh Muhammad bin Bahauddin Al-Bukhara. Konsep zikir di dalam kumpulan ini ialah apabila seseorang murid itu telah melakukan bai'ah dan juga talqin, murid itu perlu melakukan zikir yang telah ditetapkan oleh tarikat mereka. Zikir ini dinamakan zikir istimdad Allah pada hati secara sir, iaitu tanpa suara, dan ia perlu dilakukan sebanyak 5,000 kali setiap hari semalam. Dan ia juga wajib diamalkan setiap hari tanpa putus. Zikir ini diberikan kepada murid yang berada di fasa permulaan dalam tarikat Naqsyabandiyah. Yang kedua ialah konsep zikir tarikat Qadiriyah. Pengasasnya ialah Syekh Abdul Qadir Jilani Al-Ghaus ataupun Qutbul Awliya. Konsep zikir pada tarikat ini ialah zikir jahar ataupun disebut nafi isbat. Zikir jahar ialah zikir dengan suara yang keras. Apakah zikir itu? Zikir itu ialah La ilaha illallah. Mereka menganggap ia adalah aktiviti lidah, sama ada aktiviti lidah secara fizikal ataupun secara batin. Yang ketiga ialah konsep zikir tarikat Qadiriyah dan Naqsyabandiyah. Tarikat ini adalah gabungan daripada tarikat Qadiriyah dan juga tarikat Naqsyabandiyah. Pengasasnya ialah seorang Syekh Qadiri, iaitu Ahmad Khatib Sambas. Ia ditubuhkan pada abad ke-19 di Mekah. Menurut Syekh Naqib Al-Atas, tarikat Qadiriyah dan tarikat Naqsyabandiyah merupakan gabungan tarikat kerana Syekh Ahmad Khatib Sambas itu sendiri merupakan syekh bagi kedua-dua tarikat. Dan kerana tarikat ini adalah gabungan daripada dua tarikat, maka terhasillah dua konsep zikir daripada tarikat ini, iaitu yang pertama zikir jahar, iaitu dibaca dengan keras. Yang kedua iaitu zikir kafi, iaitu dilakukan dalam hati. Yang terakhir ialah konsep zikir tarikat Syadziliyah. Pengasasnya ialah Abul Hasan Asy-Syadzili. Mereka mengamalkan konsep zikir isbat nafi. Dan zikirnya berbunyi La ilaha illallah, serta zikir ini diakhiri dengan ucapan Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW. Dan diamalkan juga zikir isim zat dengan menyebut zikir nafi isbat, tetapi dibunyikan secara perlahan dan dibaca panjang. Serta mengingat maknanya, iaitu tiada zat yang dituju kecuali hanyalah Allah. Dan zikir ini dibaca sebanyak 3 kali dan diakhiri dengan Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW. Kemudian diteruskan dengan zikir nafi isbat sebanyak 100 kali. Pertama ialah isu berkaitan dengan berzikir sambil menari. Di sini terdapat dua pendapat ulama tentang isu ini. Yang pertama ialah mereka mengatakan haram perbuatan ini, dan yang kedua mereka mengharuskannya. Yang mengharamkan isu ini kerana mereka berhujah bahawa Rasulullah SAW tidak pernah melakukannya. Begitu juga secara umumnya para sahabat tidak melakukannya kecuali sebahagian kecil sahaja dalam kalangan mereka. Bagi golongan yang mengharuskan perbuatan ini, mereka menggunakan dalil Al-Quran sebagai hujah mereka, iaitu dalam surah Al-Imran ayat 191 yang bermaksud orang-orang yang menyambut dan mengingati Allah semasa mereka berdiri dan duduk dan semasa mereka berbaring. Dan antara hadis yang digunakan oleh golongan ini ialah daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, telah datang orang Habasyah menari pada hari raya di masjid. Lalu Nabi SAW memanggilku dan aku meletakkan kepalaku di atas bahu baginda. Aku menonton tarian mereka sehingga aku mengalihkan pandanganku daripada mereka. Seterusnya, antara pendapat ulama yang mengharuskan perbuatan ini ialah Al-Allamah Ahmad Zaini Dahlan tatkala disebut hadis dan nas berkenaan dengan Ja'far, mengambil hukum bahawa Rasulullah SAW tidak mengingkari perbuatannya, dan atas dasar inilah ia dijadikan sumber hujah bagi golongan sufi menari ketika merasai keseronokan dalam majlis zikir. Pada hari ini saya akan menganalisiskan atau mengulaskan tentang pandangan mufti wilayah persekutuan. Tentang pandangannya mengatakan haram lebih kuat daripada mengharuskan dalam perbuatan ini. Kenapa mufti berpendapat begitu?
Kerana hadis yang digunakan untuk mengharuskan zikir dalam keadaan menari lebih bersifat menggambarkan berita gembira yang diperolehi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukannya mereka berzikir semasa itu. Ini adalah dua keadaan yang berbeza. Begitu juga perlakuan itu adalah hanya beberapa orang sahabat sahaja, bukan keseluruhan, dan ia tidak ada kena-mengena dengan zikir. Mufti juga berpendapat maksud gerakan yang diharuskan itu hanya gerakan yang kecil atau sedikit, seperti kepala dihayun ke hadapan dan ke belakang atau ke kiri dan ke kanan. Seperti mana yang dilakukan oleh seseorang ketika asyik berzikir, maka ini tidak menjadi masalah dan dibolehkan. Akhir kata, syariat Islam tidak menyebut secara jelas tentang kebolehan tarian ketika berzikir, baik dalam Al-Quran maupun hadis. Hal itu juga belum pernah dilakukan oleh mana-mana Rasul dan Nabi, dan begitu juga mereka yang mengikut jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kalangan sahabat. Atas asas inilah alangkah baiknya kita berpada dengan berzikir bersungguh-sungguh seperti yang dilakukan dalam kalangan khalayak masyarakat kita ketika ini dengan menjaga adab dan tata susilanya. Tarian zikir yang dilakukan oleh sebahagian manusia penuh dengan keadaan yang kurang baik. Ia juga boleh membawa kepada tasyabuh, iaitu penyerupaan kepada penganut agama lain. Lebih dibimbangi lagi, sudah ada unsur muzik yang dimasukkan, sama yang banyak melalaikan hati ketika berzikir. Selain isu zikir menari, terdapat juga isu zikir mufrad. Isu zikir mufrad ini terdapat pelbagai pandangan fuqaha tentangnya. Namun, ada penceramah berceramah seolah-olah hanya ada satu pandangan sahaja, iaitu tidak warik, bid'ah dan tidak berfaedah. Seorang ulama, Syekh Abdul Fattah Al-Yafi'i, dalam kajiannya bertajuk Az-Zikru bil Ismil Mufrad Bainal Al-Mu'jizin wal Ma'niyin, telah menyenaraikan ulama dari kedua-dua golongan yang mengharuskan berzikir dengannya dan yang tidak mengharuskannya. Bagi ulama yang mengharuskannya, mereka menjawab sekalipun tidak ada nas mengajarnya, tidak bermakna haram melakukannya. Tambahan pula, terdapat hadis yang boleh dijadikan andaian bagi keharusannya. Antaranya ialah Nabi Muhammad SAW mengajar Asma binti Umais radhiyallahu anha zikir ketika kesusahan yang berbunyi Allah Allahu Rabbi la usyrik bihi syai'a, yang membawa maksud Allah Allah dialah Tuhanku, aku tidak mensyirikkan sesuatu. Manakala bagi ulama yang tidak mengharuskan zikir mufrad ini adalah kerana bagi mereka tidak ada sebarang nas yang mengajar kita berzikir Allah Allah dengan lafaz mufrad sebegitu. Yang ada ialah berzikir dengan lafaz La ilaha illallah, Subhanallah dan sebagainya. Kalimah Allah ini mempunyai takwilannya dari segi bahasa, iaitu boleh ditakdirkan dengan Ya Allah ataupun Allahu Akbar. Dalam bahasa Arab, perkara ini merupakan satu perkara biasa. Mungkin ada yang tertanya-tanya, bolehkah kita menyebut Allah sahaja tanpa perkataan Ya atau Wahai Allah? Jawapannya, apabila ingin menunjukkan sesuatu itu dekat, kita tidak lagi meletakkan kata panggilan wahai, tetapi terus menyebut namanya sahaja. Ia menunjukkan Allah itu sentiasa dekat dengan kita. Awalnya, bagi kalimah lafzul jalalah ini tidak mempunyai alif dan lam di hadapannya. Asal perkataan ilah ilahun. Tetapi telah ditambah huruf alif dan lam yang ditafsirkan ulama', iaitu Tuhan yang sebenar-benarnya berhak disembah dan tiada Tuhan melainkannya. Oleh itu, janganlah isu ini dipanjang-panjangkan sehingga timbul perpecahan. Adakah kerana zikir umat Islam boleh berpecah dan bertelingkah? Seterusnya, apa yang dimaksudkan dengan beribadah secara keterlaluan ialah melakukan amalan ibadat dengan bilangannya atau caranya yang melebihi adat kebiasaan. Walaupun Islam menyarankan konsep al-tawazun bainar ruhiyah wa al-madiyah, kesederhanaan dan keseimbangan di dalam segala perkara sehingga memungkinkan seseorang itu menjalani kehidupan dalam keadaan seimbang dan sejahtera. Namun, timbul persoalan apakah wajar beribadat secara keterlaluan dianggap sebagai bid'ah yang tersasar dan tidak dibenarkan dalam Islam? Dengan ini, saya memetik penjelasan Syekh Muhammad Sayyid Alawi Al-Maliki yang merumuskan bahawa melaksanakan ibadat secara keterlaluan juga amalan para sufi dan bukanlah daripada amalan bid'ah, bahkan ia adalah sesuatu yang disarankan. Beliau mengemukakan syarat-syarat yang perlu diraikan oleh para ahli ibadat. Antaranya, perlu mengelakkan daripada melakukan ibadat sehingga membawa kebosanan, melakukan ibadat yang tidak membawa kepada kepayahan,
tidak melaksanakan ibadat sunat sehingga meninggalkan ibadat wajib, tidak leka beribadah sunat sehingga mengabaikan hak-hak yang wajib dilaksanakan, tidak melaksanakan ibadah dengan beranggapan mengambil rukhsah, tidak keterlaluan sehingga mewajibkan perkara yang tidak wajib, tidak keterlaluan dalam ibadah sehingga rukun dan syarat ibadah tidak dilaksanakan dengan sempurna, sentiasa beriltizam dan istiqamah dalam beribadah, dan akhir sekali tidak keterlaluan dalam ibadah sekiranya melibatkan orang ramai sehingga menyebabkan orang lain jemu dan bosan. Kesimpulannya, ilmu tasawuf amat penting bagi diamalkan pada masyarakat Islam akhir zaman ini. Tasawuf ini mendidik hati agar sentiasa mengamalkan sikap ihsan. Ia juga perlu seiring dengan harmoni dengan syariat. Jika seseorang yang hanya memegang kepada syariat dan tidak mengamalkan tasawuf, maka jelas perbezaan tingkah laku dan sifat hati akan menuju kepada sifat yang mazmumah. Segala bentuk penyelewengan yang berlaku di dalam kumpulan tarikat adalah berpunca daripada kelemahan iman dan ilmu serta pengalaman dari sumber Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagai insan biasa, sebelum seseorang menceburi bidang tasawuf dan tarikat, perlulah mendalami dan mengkaji beberapa faktor terutama dalam pemilihan guru tasawuf agar akidah tidak terpesong. Akhir sekali, ilmu tasawuf masih lagi dapat diamalkan di Malaysia. Ini kerana pihak pemerintah negara, khususnya di setiap jabatan agama negeri, telah mengambil pelbagai langkah bagi memantau perjalanan amalan tasawuf di samping ianya mendapat menjaga kesucian dan keharmonian dan seterusnya menuju kepada keredaan Allah Subhanahu Wa Taala.